يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا. Dalam tarikat mungkin dalam sebulan sekali orang buat suluk. Kita pergi ke tempat syekh kita lah, khalifah kita. Di pondok dia, kita buatlah pondok kecil-kecil kita. Dia akan ajaklah kita nak bersuluk macam mana. Suluk yang macam ni, dari segi bahasa, betul lah maksud dia jalan. Tapi bukan Nabi daripada hadis tu Nabi maksud macam ni. Mereka kata, cuba tengok ini hadis Nabi. Man salaka tariqan. Siapa yang melalui satu jalan. Salaka bermakna melalui. Tariqan satu jalan. Jalan apa? Yaltamisu fihi ilman. Dia keluar daripada rumah, dia ambil satu jalan pi yang menambahkan dia kepada ilmu. Siapa hidup dia macam tu? Dia bawa diri dia pergi mengaji, tambah ilmu. Nabi kata apa dia? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga. Ulama hadis kata ilmu apa yang dia pergi belajar sampai Allah bagi dia mudah masuk syurga? Dia pergi belajar ilmu Quran dan ilmu As-Sunnah. Itu tafsiran. Dan hadis ni bagi tahu kemuliaan orang belajar ilmu. Allah bagi syurga. Lepas itu ada satu buku, kalau antum jumpa, bagus, beli buku ni. Nama dia Menuntut Ilmu Jalan ke Syurga. Bagus buku ni. Beli buku tu. Menuntut Ilmu Jalan ke Syurga. Dihimpun hadis-hadis yang sahih. Hadis ni, bila sampai pada orang tasawuf, dia selewengkan makna hadis ni. Dia kata lagu mana? Tengok Nabi sebut apa dia kata. Nabi kata, man salaka. Siapa yang bersuluk. Man salaka tariqan. Siapa yang bersuluk dengan satu tarikat. Maka dengan suluk dan tarikat itu, Allah memudahkan dia. Dengan tarikat itu, dia sampai ke syurga. Tengok dia tafsir macam mana. Memang Nabi kata salaka. Nabi cakap Arab. Salaka tu melalui. Dia kata tarik maksud dia jalan. Tapi dia kata tarik itu tarikat. Inilah tafsiran yang sangat menyimpang daripada hadis yang sebenar. Daripada tafsiran salah lagu ni, jadilah apa yang dia buat tu. Dia buat rumah suluk, dia buat tawajuh, dia buat tarikat. Wallahu ta'ala alam, kita ada ramai kawan-kawan masuk tarikat. Cara peribadi, bila kita jumpa mereka, kita menghormati pendirian mereka. Kita duduk macam ni, kita sembang. Tapi dia orang tarikat besar. Kita hormat lah. Kita tak kata, hang ni, hang tu dah nak masuk neraka. Kita tak kata. Pasal apa? Pasal kita bukan bersembang dengan tarikat masa tu dengan dia. Kita bermuamalat. Dia orang tarikat, tapi mungkin dia cikgu. Dia ajak anak kita di sekolah, dia ajak matematik. Kita berhubung dengan dia pasal dia cikgu. Bukan kita nak pergi ambil ijazah tarikat. Tapi pada pandangan kita, kalau orang kata ada tarikat yang betul dan ada tarikat yang tak betul, untuk tarikat dan sufi dan ni betul dan tak betul, orang kata wujud, ustaz katakan dia kena bukti dulu kalau ada sufi yang betul. Sebab berdasarkan pelajaran ulama sunnah, tak ada sufi yang betul. Waalaikumsalam. Mai sahabat. Alhamdulillah. Tapi kalau orang tu nak masuk, dia punya hal lah. Kita bukan ada hak nak kata apa. Tapi untuk mengiktiraf tarikat tu ada betul tak betul, kita tak bagi iktiraf. Sebab penyelewengan dari segi hadis dan maksud hadis itu berlaku. Mengangkat hadis-hadis yang para ulama hadis kritik hadis itu dengan nilai yang teruk. Tiba-tiba mereka bela hadis itu. Mereka kata hadis ni boleh pakai. Kita kata ini satu penyelewengan dalam dunia ilmu. Macam hadis Ja'far bin Abi Talib tadi. Ulama hadis kritik hadis itu. Mereka angkat untuk menyokong suluk mereka, tawajuh mereka. Untuk menyokong bila manusia ni ada apa? Ada peningkatan yang dahsyat. Peningkatan yang dahsyat. Baru ni Ustaz ceritakan. Di Baitul Ilmi Ustaz ceritakan. Bagaimana Imam Ghazali menceritakan dalam, jangan habaq ke orang ni, rahsia kita lah. Kita bukan komen Imam Ghazali, tapi kita komen statement dia tu agak tak betul. Orang kata pada kita, manusia yang paling biadab dalam dunia, manusia yang menolak Imam Ghazali.
Biadab. Tak percaya tanya pakcik. Ada orang kata, Nabi ni, dia mati umur 63 tahun, dia mati dengan apa? Orang Melayu kata, pejam mata tak rapat. Nabi itu mati pejam mata tak rapat. Pasal apa Nabi mati pejam mata tak rapat? Ini terjemahan daripada apa? Daripada versi Kelantan, kita terjemah versi utara. Pasal apa Nabi mati mata tak rapat? Sebab Nabi terkilan dia tak dan jumpa Imam Ghazali. Come on Pak Amir. Nabi mati mata tak rapat. Dalam versi Kelantan, kita terjemah balik versi utara, orang tanya, ya Rasulullah, dalam versi Kelantan, benda gapo Rasulullah ni terkilan dalam hati? Terkilan kat hati. Nabi kata, aku terkilan, aku tak ada jumpa Imam Ghazali. Itu versi Kelantan dia. Pasal da'i dia daripada Kelantan. Kita terjemah bahasa utara, ya Rasulullah, Rasulullah ni ada benda yang Rasulullah rasa terkilan dalam hati, apa dia? Nabi kata, aku ni kalau mati mata tak rapat sebab aku tak dan jumpa Imam Ghazali. Orang ambil daripada cerita nama dia Merapu wal Merepek ni sebagai dalil siapa kritik Imam Ghazali, dia telah melakukan biadab kerana Nabi sendiri teringin nak jumpa. Satu. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, tertulis di dalam muqaddimah kitab Minhajul Abidin, Nabi dan Abu Bakar dan Umar sendiri membaca Ihya Ulumuddin dalam syurga. Bukan kita cerita, ada dalam muqaddimah Minhajul Abidin. Semua pondok baca buku ni. Ada satu orang kritik Imam Ghazali, dia kata dalam Ihya ada hadis palsu, hadis tak betul. Tak tahu malam dia mimpi. Dia mimpi Imam Ghazali pegang tangan dia bawa menghadap Rasulullah. Dan di tangan dia tu ada Ihya. Dia pergi, dia terkejut, Nabi duduk bersandar. Nabi pegang Ihya. Imam Ghazali kata, ya Rasulullah, dia tuduh saya tulis kitab tentang kamu ni ada hadis palsu. Rasulullah kata, buat main Ihya, aku nak tengok. Nabi baca. Lepas Nabi baca, Nabi bagi pada Abu Bakar. Lepas Abu Bakar baca, Abu Bakar bagi pada Umar. Nabi semak, Abu Bakar semak, Umar semak. Abu Bakar dan Umar kata, ya Rasulullah, dalam buku ni ya Rasulullah, 5 jilid dalam bahasa Arab ni, tidak ada pembohongan tentang kamu. Maka Nabi kata, benar Umar, benar Abu Bakar. Nabi kata, tangkap ustaz ni, yang dia kata Ihya tak betul, sebat belakang dia 70 rotan. Kawan tu pun kena sebat. Dalam duk kena 1 sebat, 2 sebat, 3 sebat, dia terjaga sedang daripada mimpi. Dia jaga-jaga Pak Mit, belakang dia ni berbalok, kena pukul. Sejak daripada hari tu dia kata, apa, tahulah aku insaf daripada mengkritik kitab Ihya Ulumuddin kerana Nabi telah memberi pengesahan. Cop sirim tu Nabi yang cop. Apa buku tu dia ada apa, KBN tu, Nabi yang cop. Berdasarkan riwayat ni, siapa kritik Imam Ghazali, dialah manusia paling biadab dan tak layak dapat syafaat Nabi. Kita kata melampau. Berdasarkan mimpi. Saya cerita baru ni dibaca ilmi. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali cerita satu cerita yang sangat kelakar. Itu seorang yang bernama Abu Turab. Abu Turab, dia ada anak murid. Dia tanya kat anak murid dia, hang pernah mimpi tak Abu Yazid? Abu Yazid ni siapa dia? Di kalangan orang sufi-sufi dulu, dia ni kita kata martabat dia ni macam Syekh Abdul Qadir Jailani lah. Hebat dia ni, Abu Turab. Dia duduk di sini, dia boleh nampak syurga, dia boleh nampak neraka. Dahsyat Abu Yazid ni. Anak murid dia sengah. Abu Turab tanya lagi, siapa di kalangan hampa pernah mimpi Abu Yazid? Akhirnya anak murid dia kata, wahai Tuan Guru, kami ni sibuk dengan ibadat, dengan berzikir, tak ada masalah nak pergi mimpi dia. Maksud dia anak murid ni tak kenal lah Abu Yazid ni siapa. Untuk guru ni kenal lah Abu Yazid ni ulama besar. Maka Abu Turab bila dengar anak murid dia cakap lagu tu, dia marah.
Apa dia kata? Anak murid dia jawab. Anak murid dia kata, wahai Tuan Guru, Abu Yazid saya tak pernah mimpi. Tapi pernah sekali saya mimpi Tuhan. Orang sufi ni kerja mimpi Tuhan lah. Lepas mimpi itu, mimpi ni, last sekali dia mimpi Tuhan. Bila Abu Turab dengar anak murid dia jawab lagu tu, kata Abu Turab pada anak murid dia, celaka hampa. Han dengar elok-elok. Sesungguhnya dalam hidup hampa ni, kalau sekali sahaja hampa dapat mimpi Abu Yazid, yang tu jauh lebih baik daripada hampa mimpi Tuhan 70 kali. Makna dia di sisi orang sufi ni, kedudukan satu orang bertaraf wali memiliki 69 derajat daripada Allah. Imam Ghazali cerita ni dalam ayat. Lepas tu Imam Ghazali kata apa? Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin bila dengar cerita wali macam ni, dia menafikan karamah para wali. Kerana para wali boleh diangkat oleh Allah kepada martabat yang lebih tinggi daripada itu. Ulama hadis kata, kenyataan apa yang Ghazali buat ni? Dia terpengaruh dengan falsafah. Dia terpengaruh dengan sufi yang hulu dan melampau. Jadi cuba bayang. Cerita lagu ni orang boleh angkat. Mimpi Tuhan 70 kali, mimpi wali sekali. Lebih baik mimpi wali sekali daripada mimpi Tuhan. Lah siapa Tuhan? Macam manalah dalam buku ulama tak tulis ajaran macam ni sama taraf dengan ajaran Buddha. Sama taraf dengan ajaran Kristian dan Yahudi. Martabat Tuhan boleh turun, martabat hamba boleh naik. Ini nama dia. Itu benda yang patut kita ambil tahu. Kita kalau diberilah peluang lagi sekali, kita main ke Jitra ni, kalau ada peluang lagi, saya akan dedahkan kepada sahabat sekalian 20 sebab kenapa kita tak terlibat dengan sufi dan tarekat. Itu nama dia, kita buat satu daurah.